2 jam ceramah, kamera tak on. Bayangan, masa tu saya ceramah untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Apa saya tak start-start lagi semua ni? Tak start-start lagi. Lepas tu telefon silent pula, skrin menghadap sana, kita tak tahu. PA telefon 33 miss call. Jadi sudahnya dah habis tengok, lah tak on rupanya. Petang tu ulang balik ceramah yang sama, tajuk yang sama dengan suasana berbeza. Dah macam pengumuman nak puasa. Maka hari ni pagi tadi semangat. Sebab apa? Ilmu. So lepas tu dah pandai. Kita pasang, lepas tu ada satu telefon lagi nak tengok. Oh, ada komen. Oh, kita boleh baca. Oh, sambil kita ceramah, oh ni dah ada komen ni, ada orang tanya saya ni tu jawab. Tu sebabnya kita kena kuasai. Kita tak boleh lagi dah bagi alasan. Oh, dia biasalah budak-budak sekarang tak sama dengan kita dulu. Memanglah kalau ikutkan. Zaman Cikgu Mariam, zaman kita punya Tuan YDP, siapa nama tuan? Lupa dah. Tuan Kamal. Zaman dia dulu tengok TV. TV ada pintu. Nak tukar channel, keletap macam tu. Kan? Dah lah channel tak terang pula tu. Dulu telefon, saya ingat lagi, TV dekat rumah mak ayah saya ni, jenama Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Fatihah selaku pengurusi majlis kita pada pagi ini. Alhamdulillah, apa khabar puan-puan, tuan-tuan, puan-puan semua? Sihat ya? Alhamdulillah, inilah yang kita nakkan, semangat di awal cuti persekolahan ni. Jadi alhamdulillah kita dapat sama-sama, ini adalah pilihan daripada Allah SWT. Kita tergerak hati kita untuk datang sama-sama menuntut ilmu. Bukan sahaja menuntut ilmu ni, bukan sahaja daripada zaman sekolah sahaja. Maksudnya kita di peringkat di peringkat ibu bapa pun kita perlu juga menuntut ilmu. Jadi dengan inisiatif ini diharapkan kita sama-sama belajar bagaimana membimbing anak-anak kita seiring dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu sederap bersama membentuk generasi unggul. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Samsul di atas kesudian berkunjung ke anak sekolah kami yang indah ini. Alhamdulillah, kita dalam usaha untuk mengindahkan lagi sekolah kita. Dengan itu semua adalah dengan peruntukan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada pagi ini saya kita dalam forum berkaitan membincangkan tentang pembinaan anak-anak, pembinaan anak-anak. Ustaz sendiri ada keluarga, saya generasi muda pun ada keluarga, dan masing-masing ada keluarga yang dan ada pengalaman, ada pengalaman sedikit sebanyak. Masing-masing ada pengalaman bagaimana kita hendak membina keluarga kita, anak-anak kita. Sebab anak-anak kita zaman kini ada cabaran, ada cabaran berbeza dengan zaman kita yang dahulu. Kalau begitu, Ustaz, untuk jurang pendidikan generasi yang kini ni, dia berbeza dengan generasi yang dahulu. Kalau kita ada generasi Alpha yang sekarang ini, sekolah kita Form 1 dan Form 2 generasi Alpha memang totally keseluruhannya adalah berkaitan dengan multimedia, media sosial dan sebagainya. Memang adalah daripada mereka lahir lagi. Manakala yang Form 3 sampai Form 5 kita ada generasi Z, itu pun juga terdedah dengan generasi teknologi. Berbeza dengan kita dahulunya, generasi, kalau saya generasi Y. Jadi sedang belajar untuk membiasakan diri dengan teknologi. Jadi Ustaz, bagaimana jurang pendidikan kita ni, jurang generasi ini ni, dalam kita nak membentuk sahsiah, dan kita nak membentuk peribadi anak-anak kita
berbeza antara setiap generasi. Boleh faham Ustaz ya? Okey, tafadhal Ustaz. Macam mana soalan? Okey Ustaz. Yang ujung tu. Ha? Jurang apa? Okey, jurang generasi, jurang pendidikan yang kita nak terapkan antara generasi. Generasi ini yang berbeza dengan generasi yang dahulu Ustaz. Terima kasih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas yang besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz selaku pengurusi acara. Bahagia Puan Mariam binti Zulfaqar selaku pengetua. Itu juga Tuan Yang Dipertua PIBG. Terima kasih banyak kepada semua guru-guru, guru GPK, guru penolak kanan, itu juga guru-guru kebit kedang, ketua bidang, guru kanan mata pelajaran, dan seterusnya guru-guru dan ibu-ibu dan bapa-bapa. Ibu tu banyak sikit lah sebab ibu lagi ramai daripada bapa. Sebab tu kelebihannya. Saya rasa seronok sangat lah, kerana pada hari ini saya dijemput untuk program hari ini. Sabar, saya memang mula dia slow, kejap lagi kuat. Aku tak pandang pun aku tahu aku cakap apa. Kan, dia memang mula gaya satu dulu, mana boleh tu gaya tiga, kejap lagi kuat lah ni kan. Jadi bak kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah adik budi dengan bahasa. Saya mulakan dengan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Ini adalah merupakan satu pencapaian. Saya tengok mak ayah komited, ramai datang. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Kan, ini adalah bukan satu benda yang mudah ya, nak datang pada hari Sabtu. Cuti sekolah pula tu. Orang tengah berlumba-lumba ria nak balik kampung. Tapi kita datang atas satu tujuan yang lebih mulia. Tujuannya ilmu kan? Dan begitu juga ada satu pantun lagi. Berjalan-jalan di atas titik, di ujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Kan, macam tu lama sangat tunggu ya kan. Alhamdulillah. Jadi soalan yang ditanya tadi tentang jurang. Jurang ni adalah satu perkara yang wujud. Jurang ni wujud akibat daripada dilabelkan berdasarkan generasi. Tapi saya dah tak boleh mengakulah bila dia sebut tadi tingkatan 1, tingkatan 2 generasi alfa. Kemudian tingkatan 3 sampai tingkatan 6, tingkatan 5 Gen Z. Dia dah mengaku dia Gen Y. Saya dah tak boleh mengaku sebab orang dah bocorkan tarikh lahir saya. Waktu MC tak boleh sebut tarikh lahir, sensitif tau. Kalau sebut 3 hari bulan Ogos tahun dirahsiakan, macam tu je kan, macam tu kan. Jadi tapi tak apalah, nak buat macam mana kan. Jadi sebenarnya kepada yang non muslim jangan risau. Saya Samsul Debat ni kalau bagi talk insya-Allah yang bukan Islam pun dia boleh ambil poin saya, jangan risau. Saidina Umar, iaitu sahabat kepada Prophet Muhammad, dia bagi tahu didik anak ni ada 3 peringkat. Didik anak ada 3 peringkat. Peringkat pertama 7 tahun pertama. Peringkat kedua 7 tahun kedua. Peringkat ketiga selepas 14 tahun. Ya. 7 tahun pertama layan anak seperti raja. Apa dia nak bagi. Daripada dia lahir sampai 7 tahun, apa dia nak bagilah. Dia nak main. Dia tak susah sekarang. Kedai RM2 banyak. Kedai Iko RM2 sen kan. Boleh. Tak ada. Kan, sekarang ni banyak. Dia nak apa? Dia nak makan, jom makan. Dia nak jalan, jalan. Dia nak pergi pasar malam, pergi pasar malam. Dia nak mainan, beli. Dia nak bagi. Nak aiskrim, bagi. 7 tahun pertama sahaja. Selepas 7 tahun, masuk 7 tahun kedua, layan anak seperti hamba. Mula bagi dia kerja, mula bagi dia tugas. Tak kisah, dia Melayu, Cina, India sama. Yang Chinese dah mula ajar anak dia berniaga dekat kedai, tolong berkemas-kemas, tolong basuh pinggan apa semua.
Yang Melayu pun kalau berniaga, dia suruh anak dia berniaga, ikut dia sekali. Tapi sekolah kena pergi. Kena pergi juga. Dan bila jadi hamba, bukan semua benda dia nak kita boleh bagi. Kita ni dah jadi tuan ni, mak ayah ni jadi tuan ni, bukan semua boleh bagi. Dan selepas 14 tahun, layan anak seperti sahabat. Jadi member. Rapat. Boleh cerita. 7 tahun kedua tadi, bagi kerja, kemas rumah, kemas bilik, dia kena basuh motosikal ayah dia, dia kena cuci, hamba. Kan? Nak duit, tak boleh. Hamba. Tekan semua benda boleh dapat. Nak ni, kenapa? Apa sal? Apa tujuan? Keperluannya apa? Kalau tak penting, tak boleh. Macam tu. Dan selepas 14 tahun jadi sahabat. Kalau tengok movie, pergi tengok movie sama-sama. Bila tengok movie sama-sama, jalan sama-sama, boleh cerita masalah. Macam mana boleh ada jurang? Maknanya jurang ini hanyalah berdasarkan kajian, tetapi terserah kepada keluarga masing-masing. Saya teringat macam mana anak saya tengah main game. Game PlayStation. Dia main game. Dia tengok bola. Gol. Bila skor je, dampaklah orang tu lagi. Nenek dia tegur. Kenapa pelik sangat muka orang tu? Kenapa muka orang tu? Kan sebab dia animation. Tak sama lah dengan real kan. Kenapa muka orang tu? Alah nenek tak faham lah. Nenek tak payah ambil tahu. Dia kata. Macam itulah dikatakan jurang. Jurang tu sebab apa? Sebab kita tak ambil tahu. Jurang sebab apa? Sebab kita tak nak masuk dalam grup tu. Jurang tu sebab apa? Sebab kita tak nak meletakkan diri kita sama seperti orang lain. Kita nak anak kita sama macam kita, tapi kita tak nak jadi sama macam anak kita. Macam tu. Sekarang ni kita kena tengok trend. Anak kita sekarang ni tiba-tiba hari tu PDPR. Hara PDPR. Tiba-tiba kerajaan pun mengumumkan bagi tablet masa tu. Bagi tablet, tapi 2 sekolah yang dapat. Satu ni pilih sekolah mana, baik tak payah bagi. Kalau saya lah Menteri Pelajaran, saya umumkan mulai hari ini. Wah, saya kata, kita akan menghapuskan skim pinjaman buku teks. Hapuskan skim pinjaman buku teks. Kita gantikan skim pinjaman tablet. Dalam setiap tablet, dah siap install buku teks semua subjek. Ada dalam tu. Dan siap folder latihan-latihan. Jadi cikgu boleh update pada masa ke semasa. Dekat belakang tu ada tampal tablet tu. Hak milik kerajaan. Hak milik sekolah. Setiap hari Rabu, cikgu disiplin akan semak. 1 game 1 otan. Kalau ada yang install game tanpa pengetahuan sekolah. Contoh. Barulah betul, tak payah bawa beg banyak-banyak lagi. Jadi bila balik, okey kelas, jangan lupa ya, siapkan homework dekat dalam folder nombor 3. Sebelum tengah malam, email kat cikgu. Baru betul. Betul tak? Barulah tak ada gap. Itu kalau saya Menteri Pelajaran. Dan dengan ini saya mengumumkan, Kementerian Penerangan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bincang, saya bagi masa selewat-lewatnya Disember 2023 mesti selesaikan masalah wifi percuma semua bandar dan kampung-kampung. Baru betul. Ini suruh kita pakai internet lah apa semua. Baru cakap ya masa PDPR tu, maka dah kerah cikgu tu. Sebab apa? Line tak kuat. Masa tu cikgu nak rapatkan jurang pula dengan student. Okey, pasang ni macam ni. Dekat belakang kelas. Cikgu mengajar. Okey, hari ni saya nak ajar matematik. Okey, bab 1. Okey, semua minta tolong jangan pandang kamera. Pandang saya. Explain, mengajar. Lepas tu bagi dekat student yang bahagian IT tu, dia akan edit balik gambar video kita tu, dia letakkan apa formula yang kita tengah cerita tu keluar dekat skrin tu, keluar kat sini, pap save, masuk dalam YouTube. Walaupun follower masa tu 2 orang, husband you dengan you sendiri. Tapi selepas pada tu, lepas 2-3 tahun, okey, siapa yang tak faham, cikgu dah bagi link. Tekan je dekat YouTube ni, dah ada ulangan cikgu ngajar macam mana. Contoh. Jadi tu saya kata sekarang ni jurang tu atas kita. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kan ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar.
Mak ayah tak boleh lagi cakap, aku ni tak tahulah, aku ni lemah lah, aku ni mak tak pandai lah ni. Tak boleh lagi dah. Setua-tua manusia hari ni ada grup WhatsApp. Semua dalam grup-grup mak ayah ni pun, kau datang tak besok Samsul Debat? Datang. Kita pergi sekali. Dah mesej. Kenapa kita nak bagi alasan jurang ni lagi? Kan? Saya kalau ikutkan macam tu, saya pun bodoh ni teknologi. Memang betul, saya mengaku. Waktu mula-mula PKP, aduh macam mana nak buat ni? Kan, semua tanya, Samsul Debat boleh tak kita buat ceramah online? Kalau saya kata, minta maaf lah, saya dah biasa fizikal. Saya tak terima ceramah online ni. Kalau macam tu, 2 tahun Samsul Debat jadi tak relevan. Akhirnya orang lupakan saya. Masa tu saya tak pandai lagi. Itulah telefon call, itulah telefon live. Saya pasang, saya tekan, saya pun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khabar semua. 2 jam ceramah, kamera tak on. Bayangan, masa tu saya ceramah untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Apa tak start lagi Samsul Debat ni? Tak start lagi. Lepas tu telefon silent pula, skrin menghadap sana, kita tak tahu. PA telefon 33 miss call. Jadi sudahnya dah habis tengok, lah tak on rupanya. Petang tu ulang balik ceramah yang sama, tajuk yang sama dengan suasana berbeza. Dah macam pengumuman nak puasa. Maka hari ni, pagi tadi semangat. Sebab apa? Ilmu. So lepas tu dah pandai. Kita pasang. Lepas tu ada satu telefon lagi nak tengok. Oh, ada komen. Oh, kita boleh baca. Oh, sambil kita ceramah. Oh, ni dah ada komen ni. Ada orang tanya saya ni. Tu jawab. Tu sebabnya kita kena kuasai. Kita tak boleh lagi dah bagi alasan. Oh, dia kalau biasalah. Budak-budak sekarang tak sama dengan kita dulu. Memanglah kalau ikutkan. Zaman Cikgu Mariam, zaman kita punya Tuan YDP, siapa nama tuan? Lupa dah. Tuan Kamal. Zaman dia dulu tengok TV. TV ada pintu. Nak tukar channel, keletap macam tu. Kan? Dah lah channel tak terang pula tu. Dulu telefon, saya ingat lagi, TV dekat rumah mak ayah saya ni, jenama TV tu Mitsubishi. Mana ada Mitsubishi keluar TV? Punya dia main letak aja jenama tu. Tekan 1, terkeluar 2, tekan 2, terkeluar 3. Dulu ada nombor berapa? 1 sampai 9 aja. Kosong tu untuk video. Orang kaya jadi video player. Nak tengok wrestling pergi rumah kawan. Dulu wrestling lah kalau tengok video. Tekan. TV 1, TV 2, TV 3. Tekan 1, 2, 3 sampai 5 semua TV 1. Cuma mana terang, mana gambar saya sengit. Macam tu kan cakap. Betul. Dulu. Lepas tu dah canggih pula. Ada flat screen. Tapi TV tu walaupun berubah, minta maaf lah, saya tak tengok TV ni. Saya tengok TV yang dulu, yang pakai pintu tu. Tak boleh. Kita kena adapt. Itu sebab we have to rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kita kena rejuvenate, meremajakan pemikiran kita. Kalau tidak, kita menyusahkan orang. Susahlah, dia tak faham ni. Oh, Google Meet dia tak pandai. Apa ni dia tak boleh. Webex meeting tak boleh, Google Meet tak boleh. Sedangkan you all dapat free. Google Meet tu mahal tau. Orang swasta kalau nak ambil untuk 500 kapasiti, untuk 1000 kapasiti, bayaran ni berbeza-beza. Dan you all dapat percuma, cikgu. So, kena gunakan sebaik-baiknya. Kan? Itu sebab kita kata sekarang ni, jurang ni memang akan ada kalau kita membiarkan dia menjadi jurang. Kita kena pelengkapkan diri kita. Sikit sebanyak kena tahu. Kain songket benang sutera, lilit sebolit buat selempang, ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kena belajar. Kalau kita tak tahu, kita akan makin ketinggalan. Ketinggalan. Jadi, kita sebagai mak ayah kena ambil tahu, kena adapt. Kalau tidak, nak cerita. Sekarang ni, saya tak tahulah, baru-baru ni kan, saya balik rumah kan, saya kata, lawa betul. Anak saya sebut satu istilah, anjay, dia kata. Dia kata, anjay. Apa benda anjay? Kata. Betul ada betul istilah budak sekarang kan? Anjay tu apa maksud dia? Tak tahu, tapi dia sebut tu, anjay, dia kata. Ada budak sekarang. Zaman saya dulu, kalau nampak makwa lalu, kan, kita cakap, apa lawa tu? Yang seorang tu, Zaz. Ada tu. Zaz tu lawa sangat lah. Dia setiap masa tu akan ada trend-trend terbaru. Macam sekarang, penyondol. Orang cakap penyondol.
Dah, Cik Ta, Rosita, Cik Wan, pelakon tu tanya saya, Ustaz, apa masuk penyondol sebenarnya? Apalah kau tanya aku? Kata. Penyondol ni bukan satu istilah yang diiktiraf oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia hanya satu yang diwujudkan oleh netizen. Kononnya penyondol ni merampas suami orang. Kononnya dia kalau dia dapat suami orang tu dan siap suruh ceraikan isteri pertama tu, maka itu adalah penyondol. Wah, itu pandai-pandai dia je buat. Sondol-sondol lah. Kan? Naik kereta, accident. Macam mana? Kereta tu dia sondol kereta tu. Ya ke? Wah, itu je. Kenapa luka hidung babi tu? Sebab dia sondolnya pokok tu. Contohnya. Kita faham penyondol itu je. Itu istilah yang diiktiraf. Tetapi dalam trend kita kena ambil tahu. Oh, itu. Sekarang. Oh, ya. Tengok anak tu. Anak tu tengok. Macam ayah dia nampak. Anak dia pakai seluar londeh. Kan budak ada dulu satu time tu seluar londeh nampak seluar dalam tu. Jalan. Kan? Zaman sebelum tu you all tak tahu. Zaman sebelum Gen Y ni. Kan? Nama dia Chris Cross. Seluar ni, seluar terbalik, seluar menghadap belakang. Zip dia dekat belakang. Jadi poket belakang ni kat depan. Dulu, rap dulu. Ini Niko nak bertanya. Tu kan, Niko for you to see. CD besar ni. Jadi rantai. Dulu. Tapi zaman tu kita macam tu keadaan ni macam ni. Kita cuba adapt. Dalam satu buku The Chicken Soup. Chicken Soup ni cerita tentang bukan pasal cara nak masak sup ayam. Chicken Soup ni adalah macam mana cerita melayan anak-anak. So bila ayah tu nampak anak dia pakai seluar londeh, dia tak marah. Cantik pakai macam tu Lepas tu ayah belak pakai londeh. Ayah jangan pakai ayah. Ayah jangan pakai ayah, dia kata. Ayah mestilah sama macam anak ayah. Ayah mesti support anak ayah. Okey, tak apa, kita betulkan balik. Anak dia tak jadi pakai seluar londeh tu. Nampak tak? Cara dia adalah bukannya marah, tapi dia ikut macam mana cara dia. Nampak tak? Ada satu kisah tu. Anak tu makan mi hailam. Mi hailam yang ada kuah kicap tu, yang lepas tu ada telur goyang sikit kan. Sedap pula terfikir kan. Macam tu dia makan. Tiba-tiba dia terbalik kan. Dia tangkup kan. Botol kabur. Apa akan kita lakukan? Pertama, tampar dia sampai kerindik. Kedua, gendam kepala dan kolah air. Nak buat lagi tak? Atau ketiga, kita tanya. So, dalam buku dia Chicken Soup ni dia tanya. Dia tanya anak dia. Kenapa buat macam tu? Sebenarnya saya nak tolong mama. Dia kata. Nak tolong mama? Macam mana pula? Mama tengok Dia kutip balik mi tu masuk dalam pinggan. Oh ya ke? Lepas tu dia ambil kain, dia cuba lap. Tak bersih, berminyak-minyak, tak bersih pun. Alang dah tolong tu basuh lah sekali. Dia pun basuh, tak bersih. Anak-anak yang kecil, cara fikir tak sama dengan kita. Jadi ada gap tak? Ada gap. Tapi tanggungjawab kita untuk close gap tu. Jadi anak barulah mak dia faham. Selama ni anak dia nampak cara mak dia kemas dapur adalah kutip benda yang berterabur, lap dan kemudian cuci. Jadi anak ni fikir kalau nak tolong mak dia kena teraburkan dulu. Dia ingat macam tu. Faham tak? Jadi mak dia kata, bagus tolong mama. Cuma mama minta tolong boleh? Kenapa? Lain kali nak tolong mama cakap dulu tau. Jangan terus buang aja. Cakap dengan mama. Okey. Itu cara dia. Kalau kita pukul anak kita tadi, tak boleh tolong mama ni. Kalau tolong mesti kena pukul. Itu sebab cara anak berfikir tak sama. Nampak That's why kita kena cuba faham subject matter. Macam student dengan cikgu dah masuk kelas, cikgu dah tahu dah. Dia dah ada profiling dah. Budak ni budak pandai. Budak ni aktif. Budak ni memang overaktif. Yang ini senyap, yang ni tak tahu. Ni masalah anxiety. Budak ni takut sepanjang. Dia dah tahu dah. Ini kategori dah ada, lepas tu dia kategori yang besar ni. Ini confirm lulus. Ini nampak garanti gagal. Yang ni galus. Gagal lulus. Dia antara-antara. Boleh gagal, boleh lulus. Dia tengah-tengah. So, cikgu dah nampak. So, bila kita kenal subject matter kita senang nak tackle. Okey, yang gagal ni, grup ni, macam mana nak bagi dia at least masuk ke dalam grup galus? Macam mana? Kita buat satu kelas khas. Maknanya kita tahu. Macam tu juga anak-anak kita. That's why kita kena faham subject matter kita. Anak sulung tak sama dengan anak nombor 2. Anak nombor 2 tak sama dengan anak nombor 3. Anak tunggal tak sama perangai dia.
Jadi semuanya ada cara nak kita tackle anak-anak kita. Jadi kalau kita biarkan daripada masa ke biar, maka jurang tu akan sentiasa terbina. So, tentang cerita jurang tu, makna kita tanggungjawab kita untuk close the gap. Rejuvenate ourselves. Otherwise we harden. Tua bukan pengukur. Kita generasi kita takkan faham. Kalau kita sebut dah kita takkan faham, sampai bila-bila pun kita takkan faham. Nampak tak? Jadi saya tengok cara YDP PIBG tadi, kita dah boleh siapkan prompter dah untuk cara dia baca ucapan tu. Siapkan prompter biar dia jadi macam dia baca. Maka dengan ini kita hendaklah. Sebab apa? Teks ucapan ni padu. Sebab konten bahasa dia cantik. Tu. Saya ni jenis dengar pantun itu pun saya dengar tadi. Tu saya dengar tadi. Pantun apalah kaitan bunga mawar tu dengan burung nuri tu tadi. Kan tiba-tiba ni. Tapi okey lah sebab saya ni jenis alert dengan pantun. Saya pernah dengar ada satu program tu, pantun tu boleh pula pengusi tu sebut apa? Berarak awan berbalam petang, berarak di celah pepohon ara. Tinggi betul pokok tu. Sampaikan awan tu boleh berarak ke celah pokok tu. Kena main kopi je kadang. Dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Kita kalau naik kereta daripada Segamat, memang lalu Kuantan dulu. Macam mana kau singgah Lipis? Tak, saya memang dengar je pantun tau. Yang paling tak logik seorang tu. Daripada Semban pergi ke Melaka, singgah di Perlis. Kau ikut jalan mana? Macam tu lah tu. Kan? Tapi okey lah pantun. Suara cikgu ni memang patutlah dia dipilih sebagai pengacara majlis. Dia suara ISO, orang panggil tu. Baguslah, boleh keep it up lah. Dia suara dia. Macam ni macam silakan. Macam tu kan. Macam ustaz ni dia suara kontrol macho. Dia ustaz kan, jadi astagfirullahalazim. Macam tu lah kan. Macam tu lah kan. Jadi tak apalah kan. Saya bukan apa, bukan dari segi kita tu tengok macam mana kita nak close gap tu. Jadi ustaz ni dah mula rasa selesa. Nampak tak? Mula rasa selesa. Sebab apa? Kita yang nak jadikan jurang tu jadi dekat. Jadi tak ada kita rasa jauh. Mula tadi ustaz ni dah apa benda aku nak cakap. Dah pernah habis dah boleh Samsul Bat. Aduh, Samsul Bat. Tak ada benda pun. Okey je. Kan? Dia rasa menyesal bab duduk belakang kan. Lepas tu duduk depan tadi tak nak duduk depan. Datang awal duduk belakang. Dah macam tu. Tengok kan. Jadi untuk yang pertama itu dia. Jurang tu atas kita. Kita yang perlu dekatkan. Wallahualam. Alhamdulillah. Jadi itulah baru soalan pertama yang berkaitan dengan jurang. Jadi kita dapat simpulkan iaitu berkaitan dengan peranan kita sendiri sebagai ibu bapa untuk kita rapat bersama anak-anak kita, untuk kita rapat bersama anak-anak kita tahu masalah mereka dan kita cuba menyelami mereka untuk mengatasi masalah yang mereka ada masalah tersebut. Kadang-kadang anak-anak ni bila mereka tak dapat bercakap dengan ibu bapa, jadi mereka akan mencari sumber yang lain. Itu bahayanya. Sumber yang lain tak lain tak bukan iaitu kawan-kawan. Sebab tu kita lihat pada kawan-kawan mereka. Kawan yang bagaimana yang mereka bersahabat, berkomunikasi. Kalau yang ke arah keburukan, anak kita akan berada dalam satu keadaan yang agak bahaya juga lah. Jadi sebab tu kita pun kena memantau juga. Dalam masa yang sama kita cuba menjadi kawan. Sebab kata Ustaz masa remaja ni lah kita nak jadi sahabat kepada anak-anak kita. Selepas kita menjadi hamba, maksudnya kita menghambakan anak-anak kita ketika mana usia kanak-kanak dulu lah. Jadi soalan yang kedua saya skip soalan ketiga terus kerana ia ada berkaitan dengan media sosial. Jadi sejauh manakah media sosial ni mengambil alih peranan ibu bapa dan guru dalam membentuk generasi unggul? Sebab kita tahu media sosial ni ada kebaikan. Memang kita tahu macam tadi lah PKP, kita perlukan media sosial. Sama ada dia adalah generasi yang dahulu ataupun generasi yang kini. Sekarang kita dah berada pada tahun era 2020, wawasan 2020 ke atas. Jadi nak tak nak memang kita menggunakan sepenuhnya media itu sendiri. Lagi-lagi dengan anak-anak kita ni. Jadi bagaimana
Sejauh manakah media sosial ini berperanan untuk mengambil alih peranan ibu bapa itu sendiri? Adakah secara keseluruhan ataupun separuh-separuh ataupun bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Terima kasih banyak. Sebelum saya jawab soalan tu, tentang yang kata 3 peringkat tadi kan, yang jadi masalah banyak dekat kawasan luar bandar sekarang adalah banyak mak ayah dia melayan anak tu seperti raja tu tadi. Bukan 7 tahun pertama, sampai 14 tahun masih raja lagi. Apa dia nak bagi? Sampai kan tak ada lesen, bawa motor pergi sekolah. Kaki tak sampai pun kat tanah tu. Bawa motor terjengket. Lepas tu berlaku masalah, itulah bawa motor elok-elok sedangkan dia tak ada lesen. Itu yang bahayanya. Dan bila jadi sahabat, saya kata tadi, dah close the gap tu tadi kan, anak-anak akan jadi rapat, semua perkara akan cerita, share dengan mak ayah dia. Dan mak ayah dia pun akan share masalah. Itulah, mak tengah pening kepala ni, kenapa mak? Dia cerita dengan anak dia. Itulah, dekat sekolah banyak kerja lah tu penat. Alah, mak relax je, mak buat macam biasa. Anak pula boleh bagi nasihat. Sebab dia dah close the gap. Kan? Lepas tu, tadi mak kan ada orang hantar surat. Dia bagi surat dekat Along. Surat apa? Tak tahu lah, dia kata. Dia suka kat Along lah. Nak mati lah, nak bunuh diri lah. Kenapa tu? Itulah tu. Habis Along macam mana? Along tak nak lah, Along nak belajar lagi. Baguslah, nanti cakap lah dengan dia. Besok nak cakap dia, jangan kacau lagi dah. Janganlah macam tu, kata mak. Mak kata, cakap lah elok, cakap kita kawan aje lah. Buat masa ni kita belajar dulu. Kan kejar cita-cita dulu. Cakap macam tu. Yelah. Besok Along cakap, handsome ke budak ni? Mak dah kata. Handsome jugalah. Doakan. Jadi makna itu maksud dia tadi, to close the gap. Jadi dengan perbualan tu tadi, menjawab soalan tu tadi, dia kata sejauh mana media sosial ni mengambil alih tanggungjawab keluarga? Jawapannya takkan boleh mengambil alih. Sebab apa? Media sosial ni tak ada sentuhan kemanusiaan. Media sosial ni tak ada sentuhan yang tepat, tak semestinya tepat. Kalau media sosial ni orang suka benda-benda yang menghiburkan. Dia suka benda-benda yang menarik hati dan perhatian. Dia suka ayat-ayat yang kena pada diri sendiri. Sampai satu tahap, media sosial ni boleh bawa pada penyakit-penyakit yang banyak. Dan stress related diseases paling tinggi berpunca daripada media sosial. Bayangkan ada seorang ni boleh beli satu phone yang jenama I tu, kan? Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Dia I, lepas tu dia letak bunga, dia letakkan box phone tu, dia letak macam ni, ambil gambar. Zap, dia send. Thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday. Ramailah komen, untunglah, bertuahlah. Kan best kalau I ada husband yang faham macam tu. Sedangkan dua-dua tu beli sendiri. Bunga dan phone beli sendiri. Dan tahap, ada satu nama penyakit ni, split personality disorder. Dia boleh create another account, profile yang berbeza, masuk dan puji post tu. Dan dia adalah orang yang sama. Puncanya adalah media sosial. So macam mana kita boleh percaya media sosial boleh ambil alih tugas mak ayah untuk jaga anak kita? Takkan boleh. Cuma kita cerita ni sekarang, media sosial ni adalah alat. Itu sebab saya kata macam ni. Kita sebagai mak ayah yang mungkin yang tradisional, no more internet. Tak ada, kita tak benarkan FB, kita tak benarkan IG, kita tak benarkan TikTok. No more in this house. From now on. Oh, mak ayah dia kata, tak boleh, dah masalah. Macam tu lah. From now on. Kan? Jadi, dia boleh sekat. Dia ibarat analogi dia, ada air yang laju, yang deras, maka takut air itu memukul anak kita. Kita banner tembok. Kita pasang empangan. Supaya sekat air yang laju yang datang ni tadi, supaya anak kita tetap berada dalam keadaan yang tenang, tak terganggu oleh anasir-anasir tak baik air yang laju tadi, media sosial. Yang kita tak faham, media sosial dulu berubah-ubah daripada masa ke semasa. Daripada MIRC, tiba-tiba dia jadi Friendster, tiba-tiba dia jadi BTalk, BBM, BlackBerry Messenger, tiba-tiba dia ada ni Facebook. Facebook ni orang tua-tua je. Sebab yang suka mengarang, meluahkan perasaan, aku menyampah betul lah dengan Cikgu Mariam tu lah, dia marah. Contoh Facebook anonymous. Macam tu kan, tak terlihat.
Dia yang Twitter pula jenis bantai sebaris je. Boleh jalan lah, kau bagus sangat. Macam tu je Twitter. Kan? Jadi lepas tu tiba kita ingat, oh dah canggih dah ni. Ada IG. Ingat bagus, memang dah canggih dah IG ni. Tiba-tiba ada TikTok. Dulu YouTube, tak ada heboh pun pasal YouTube. Sekarang semua dah sibuk dah. Ada YouTube masing-masing. Sampai satu tahap, kita boleh cakap tak benda tu akan berhenti setakat itu ya? Tak. Jadi air yang datang tadi, dia hentak tembok, dia hentak empangan tu tadi, tiba-tiba empangan tu pecah. Bila empangan tu pecah, jangankan anak, dengan kita-kita hanyut sekali, tak tahu pergi ke mana. Maksudnya, kita sepatutnya bukannya menghalang teknologi itu datang kepada kita, tapi kita bagi guideline, garis panduan kepada anak kita. Macam mana cara nak melayari media sosial. Boleh buka akaun TikTok, boleh buka akaun Facebook, boleh buka akaun media sosial, dengan satu syarat, friend dengan mak ayah. Mak ayah nak tengok apa yang kau post hari-hari. Kau blog siap. Kan? Dia pun tulis, kau ingat kau bagus sangat, kau dulu pun result fail. Ayah dia terasa, ni cakap aku ke apa? Contoh. Kan? Ayah hanya kata, kenapa jadi macam ni? Ayah dulu pun tak macam ni. Ayah dia teringat, ayah dia marah malam tadi. Rupanya anak tu ada teknologi, dia check zap, tengok tu archive, tengok balik pencapaian ayahnya dekat sekolah lama. Ayahnya sekolah pun tak pergi rupanya. Konten sekolah pun contoh lah kan. Jadi anak ni kita akan dapat tahu perkembangan apa dia post. Kita ajar, kita guide anak kita. Facebook ke media sosial ni, tengok mana, tengok page, tengok tulisan, tengok apa yang dipost ni, tengok yang baik-baik. Kemudian kalau yang baik tu share dengan kawan-kawan, kata macam tu. Kita guide dia, bukannya kita sekat dia. Kan? Tu sebab kalau kita tengok, bayangan anak-anak ni dulu, dia sekarang ni dapat phone, yang paling menyeronokkan dia bukannya tu lagi tau. Boleh tengok umur lah. Yang sekarang ni yang paling merisaukan kita ni game. Dulu kan, tak kisahlah Melayu, Cina, India, tak kisahlah apa-apa kaum pun dulu, zaman sebelum ada gadget ni. Samsul, kita pun ada apa mah? Pergi beli barang. Yalah. Mak panggil, cepat-cepat datang. Present. Ya mak. Apa ni mak? Mak nak beli berapa banyak? Beli garam sekilo lagi. Beli gula ni, beli tepung. Alah banyaknya. Tulis. Pergi. Sekarang mak, abang panggil. Along, you. Along, iya. Tak pergi. Along, iya. Tak pergi juga. Pegang kau panggil. Apa dia? Dia marah. Generasi sekarang. Tu sebab kita kena guide dia. Jadi benda ni, anak-anak kita ni kalau main ni, ya Allah. Kalaulah main game tu zikir, dah ramai jadi wali dah. Sebab dia main, kalau dia jadi apa, kalau yang Chinese tu kalau main game, kalau dah lama jadi sami lah. Sebab apa? Tak makan tak apa. Dulu, budak umur 4 tahun boleh baca surat khabar. Budak umur 4 tahun boleh membaca keluar surat khabar muka depan. Betul tak? Wonder Kid. Kan? Budak ajaib boleh membaca seorang umur 4 tahun. Hari ni budak umur 2 tahun boleh tahu password handphone mak dia. Dia orang main. Tu saya kata tadi, zaman dah berubah, so kita kena adapt. Meremajakan ni bukan kata kita, saya sebut tadi rejuvenasi tadi. Saya ada satu paper rejuvenasi minda. Rejuvenate mind ni bukan kata kita ni remaja secara perkiraan, tapi lebih bersifat fizikal. Maksud dia, kita menyesuaikan diri dan mengadaptasi keperluan semasa. So, makna kata kalau anak TikTok, kita pun kena ada TikTok. Anak ada IG, kita pun kena ada IG. So, kita kena ada satu grup pula family, boleh nampak, kita boleh pantau. So, tak ada masalah. Tak ada masalah pun benda tu. Yang penting penggunaan, macam kat rumah. Ustaz, kat rumah, jangan letak pisau lagi dah. Bahaya pisau tu. Boleh ke cikgu? Cikgu apa nama? Cikgu? Wong. Cikgu Wong. Restoran Wong Solo tu you punya? Bukan. Tak adalah, gurau aja. Tak ada. Saya dulu jadi cikgu, pernah jadi cikgu sekolah Cina, saya sekolah Melayu pernah.
Sekolah menengah di di SMK Bukit Mewah. Dulu nama dia Jalan Lop Rahang. Lepas tu saya jadi GSTT, Guru Sandaran Tidak Terlatih. Dengan gaji 494.50 sen sebab SPM. Masa tu saya mengajar kat SRJKC Pei Hua Seremban depan Chinese Maternity Hospital. Masa tu saya mengajar bahasa Melayu dan pendidikan seni. Saya bolehlah sikit-sikit nyanyi lagu Cina semua bolehlah. Saya pun tengok filem Cina, saya tengok Stephen Chow, saya tengok semua. Chow Yun Fat, Tousan, saya tengok 1, 2, 3, saya tengok semua, saya tengok. Saya tengoklah. Jadi saya kata boleh tak pisau jangan letak kat rumah lagi, boleh tak? Sebab bahaya, boleh tak? Kenapa tak boleh? Sebab nak guna, nak masak. Maknanya satu benda tu baik asalnya, tapi kalau digunakan untuk tujuan tak baik, dia akan jadi tak baik. Itu je. So pentingnya sekarang ni, adakah salah benda tu? Tak. Salah orang yang menggunakannya. Macam anak kita, dia nak main game. Macam anak kita, dia nak ni. Boleh. Tetapi apa yang kita kena beritahu adalah guideline. Guideline ni siapa? Guideline datang daripada kedua ibu bapa. Hari tu masa PKP, saya pesan anak saya, apa kena buat? Pagi dia pada bangun subuh tu, kalau dia nak main game, saya bagi dia main game. Tapi dia kena bangun awal sebab dia nak main game. Tu sebab masalahnya mak ayah ni kadang-kadang dulu ramai mak makan hati dulu. Sebab mak yang paling teruk waktu PDPR. Ayahnya sebagai CEO rumah tangga. Tu yang kadang mak dia bangun, tengok. Bangunlah, tak bangun bapaknya. Masuk dalam bilik air, buang air apa semua, keluar tengok. Dah mati agaknya suami aku. Dia melintasi jenazah tu tadi, pergi sampailah ke dapur. Lepas tu dia pergi kat bilik, bangun, 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 bangun. Bangun semua, bangun. Dia suruh anak bangun. Mak ni pun sibuk, masak si goreng, goreng nasi apa semua sarapan. Sebab kejap lagi nak PDPR. Lepas tu maknya pun nak ada kelas online. Lepas tu ayahnya pun ada sepatutnya kerja. Lepas tu pap, angkat, letak dekat pinggan dekat atas. Cepat siap, cepat ni. Kejap lagi nak kelas kan. Mak dia bising, loudspeaker. Mak memang macam tu. Nampak ya Cikgu Wong dengan Cikgu apa sebelah tu? Cikgu Low. Nampak dia macam dia low. Tapi sebenarnya tak. Semua high note dekat rumah. Bangun, bangun. Macam tu kan. Lepas tu, bila dah masak, dah letak dah dekat pinggan, dah susun kat meja tu tadi. Sebab meja ni kena cepat ni. Sebab meja makan biasanya jadi pusat PDPR. Maknya bangun, masuklah ke dalam bilik air, nak mandi, nak bersiap. Alangkah kecewanya dia masih lagi tengok jenazah tadi belum diuruskan. Maknya mau masuk, mandi. Tak boleh, dah berbau dah jenazah ni. Dia pun masuk. Alangkah kecewanya seorang ibu bila dah mandi siap keluar tengok nasi goreng tadi masih belum diusik. Sarapan tadi masih belum diusik oleh anak. Anaknya belum bangun lagi. Pada ketika itulah wanita, seorang ibu berubah. Menjelma menjadi werewolf. Menjadi serigala jadian. Dia pergi dekat pintu, bangun pagi mandi. Keluar kabut, berlaga anak dia bangun, keluar. Ni cerita betul masa PDPR ni. Anak ni luar gila. Apa nak jadi ni? Dahlah bangun lambat, menyusahkan orang. Jenazah tadi terjaga. Sebab jenazah tu rasa cakap pasal dia. Ni cakap aku ke pun. Lepas tu jenazah tadi pun sampai. Dah cuba lambat, marah anak pula. Wah, dia pun sama lambat. Akhirnya bila sampai dekat meja makan tu, semua datang makan berterabur. Cepat, kejap lagi nak kelas ni. Berterabur. Lepas tu pinggan letak aja dekat sinki tu. Anak-anak kelang kabut. Suasana meja tak bersih. Maknya nak kerja. Orang perempuan dia tak boleh. Meja berterabur, sinki tu tak bersih. Dia tak boleh nak buat kerja dengan tahap macam tu. Berbeza keadaan dia kalau semua memainkan peranan masing-masing. Sebab ibu bapa, mak ayah saling kerjasama. Abang, bangun bang. Dah pagi. Kejap lagi anak nak PDPR. Kita nak ni. Saya nak pergi siapkan sarapan. Okey, awak siapkan sarapan. Biar saya kejutkan anak. Sebab ayah kejutkan anak ni senang. Dia tak macam mak kejutkan anak. Bangunlah. Ini abang anak. Salah. Ayah macam ni je. Bangun. Serap. Ayah cakap macam tu je.
Mak ni dia kena cegah ulang-ulang. Bangun, nak jadi apa? Bangun. Sebab apa nanti bila bangun nanti ada je nak dihuraikannya. Tu mak dia. Dia cikgu pula. Pengetua pula tu. Contoh lah. Ada je ayat dia. Macam tu lah. Tu sebab saya kata tadi. Lepas tu bila bangun, lepas tu semua datang, pergi makan. Bila makan dekat meja makan, bila dah makan dah selesai, okey basuh, okey kemas. Jadi meja tu dah bersih, lap. Ni boleh selesai untuk ni. Maknya boleh pula online dekat sofa tu. Ayahnya boleh pula online dekat meja kat dalam bilik. So semua teratur. Tu maksud saya bila semua mak ayah kena mainkan peranan. Media sosial boleh ganti benda tu? Tak boleh. Sebab saya kata tadi. Macam saya sendiri saya kata. Okey anak saya kata. Anak-anak semua kalau nak main game, okey bangun awal subuh. Dia pun bangun awal sebab dia nak main game. Sebab apa? Lepas tu pukul 7.30 dia dah mula online. PDPR. Dia kena masuk kelas. Berapa kelas. Tentu. Saya pun tengok. Ada satu malam tu, saya balik daripada, sebab saya buat online, saya buat dekat office saya masa tu. Saya balik malam, saya tanya anak saya. Masa tu World Cup, kalau perasan. World Cup kan? Saya tanya. Apa ni? Abah, malam ni kan? Malam ni Jerman lawan France. Oh ya ke? Bila nak tengok ke? Itulah kan nak tengok. Tengoklah. Besok tak ada kelas ke? Ada. Habis tak boleh bangun ke? Takut tak boleh bangun nanti macam mana? Boleh. Okeylah. Kalau boleh bangun tak apalah. Lepas tu, Abah nak tidur lah. Abah ada ceramah lagi besok. Online. Okey. Maknanya macam tu kita dengan anak kita. Jadi bila malam tu, saya tengok saya dengar lah bunyi dia tengok bola tu. Saya pun tidur. Esok pagi saya tengok dia tengah kelas online. Macam tu. Malam tu saya tanya, malam ni ada bola lagi tak? Nak tidur lah, tak nak tengok dah. Sebab dia tahu kesan dia pada dia kelas. So maknanya bukan makna kita larang semua perkara. Mana kita boleh support, kita support. Jadi saya bagi masa anak saya. Lepas tu dia masuk kelas, kemudian pukul 2 sampai pukul 4, saya bagi pukul 2 daripada pukul 2 sampai pukul 3, masing-masing kena mandi, kena solat, kemudian saya bagi masa dia tidur sampai pukul 4. Bagi masa dia tidur. Saya tak bagi pun, kalau dia nak main game terpulang. Itu masa dia. Tak ada masalah. Tapi pukul 5 saya wajibkan dia dekat rumah tu main bola, adik-beradik. Anak saya ramai yang tromen. Dia main bola, tutau main bola. Jadi pukul 7 kena mengaji. Lepas kena semayang, kena mengaji. Lepas tu malam ada sesi dengan family. Macam tu, kena buat. Kena buat sesi tu. Itu benda tu tak boleh ganti dengan media sosial. Jadi tu sebab saya kata tadi. Maknanya kita ni sebagai seorang manusia yang bijak, kena nampak jalan pada setiap masalah. Bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Itu yang paling mustahak. Sebab anak-anak kita ni perlu diuruskan. Bukannya dibiarkan, budak sekarang. Tak. Budak sekarang dulu, beza hanya teknologi. Tetapi pendekatan masih sama sebenarnya. Kalau betul lah teknologi ni boleh ganti segala, cikgu tak datang sekolah lagi dah. Tak payah cikgu, biar dia tengok kat YouTube je. Semua subjek ada. Pandai-pandai lah dia. Semua homeschooling. Tak, mak pun tak tahan dengan anak kat rumah, kau pergilah sekolah. Kau tolonglah jangan tambah azab aku kat rumah. Pergi sekolah. Pening kepala. Kehadiran PDPR itu not even 11% kehadiran ke sekolah kat bandar-bandar besar. Saya tahu. Kan? Kadang tu belum cerita lagi. Bila datang kelas, tak nampak muka. Apa tak tunjuk? Apa tak tunjukkan kan? Apa buka kamera? Dah habis data cikgu. Nampak tak? Itu tu antara kekangan-kekangan yang perlu diselesaikan oleh Menteri Pelajaran yang saya sebut tadi. Dia tu saya kata tadi. Nampak macam idea saya tu memang orang cakap, cakap senang. Tapi itu yang kita patut buat. Dah masanya. Orang semua dengan e-commerce, dengan zaman ni orang ni sekarang ni, belajar semakin mudah. Kenapa lagi kita nak masalah ni sampai sekarang masih lagi lagi internetnya? Kena selesaikan. Daripada kita bagi RM30 percuma pada rakyat, lebih baik kita bagi wifi percuma. Tahulah dia nak cari macam mana, nak buat apa. Ini pada pandangan saya. Jadi, mana kata itulah. Maknanya sampai bila pun pendirian saya, statement saya, sampai bila pun media sosial tidak boleh mengambil alih not even 1% tanggungjawab mak ayah. Sebab dia tetap sentuhan mak ayah dia tu penting. Sebab saya ingat lagi macam mana baik Melayu, baik Cina, baik India, baik pelbagai kaum, masing-masing perlukan sentuhan mak ayah. Kalau tak, kenapa jadi macam tu budak tu? Mak ayah dia tak ada. Oh ya ke? Sian dia. Kenapa dia jadi macam tu? Mak dia dengan ayah dia bergaduh, cerai, contoh. Semua ada kaitan. Tak pernah kita cakap kenapa budak jadi macam tu? Sebab media sosial.
Media sosial. Memanglah media sosial tu ada, tapi mak ayah dia bagus, tapi media sosial lah yang ganggu hidup dia. Tak ada. Sebenarnya tetap mak ayah ni. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasan berkaitan dengan media. Jadi nak tak nak kita memang kita berperanan secara keseluruhan. Media ni hanyalah sebagai medium sahaja untuk pemudah cara, ya, pemudah cara untuk kita menerapkan ilmu, ya, untuk memberikan sedikit hiburan, ya, dalam masa yang sama kita lah yang mendidik, mencorak anak-anak, ya, daripada lahir sampailah memastikan mereka ni besar dengan didikan yang sempurna, insya-Allah. Baik, untuk yang soalan terakhir Ustaz, dalam kita mendidik anak-anak ni antara ilmu dan juga adab. Jadi mana yang kita nak pentingkan Ustaz? Ya, bagaimana cara yang lebih berkesan untuk ibu bapa dan guru untuk menerapkan nilai murni dan adab serta ilmu dalam generasi masa kini? Baru cerita pasal adab, air sampai. Dia buat kata orang tu, si cerita makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Dia budi bahasa macam tu lah. Tetamu datang, nampak dah mula panas-panas, dah macam tekak tu terik, bagilah air, kan? Jauh-jauh datang air kosong. Ni contoh kan. Contoh kan. Jadi mana katakan kurang-kurang kopi rock ais kan, macam tu lah. Tak ada lah, saja je gurau kan. Saya ingat lagi pasal saya ceramah dekat Pahang kan, saya kata takkannya jauh datang bagi mihun, dia kata kurang-kurang patin, dia kata dekat Pahang dapat patin, macam tu lah. Saya saja je kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kalau dari segi adab, akhlaknya kalau kita bagi tetamu ni, bagi cawan biar ada alas. Nampak kan? Dia betul sebenarnya. Tapi tadi kira bagus lah, dulang alasnya. Kan maknanya besar betul alas ni. Itu nak tunjukkan betapa besarnya adab yang ditunjukkan oleh sekolah Damansara ni. Macam tu lah kan. Jadi apa dia kata? Jadi saya tak teramak nyimpan alas besar sangat tu, saya pulang balik alas tu tadi. Jadi maknanya bila cerita tadi, mana yang penting, lebih penting antara ilmu dan adab? Untuk makluman semua, ilmu dan adab perlu datang seiring. Kata Imam Malik, nak berjaya dalam hidup kena ada 4 perkara. Kenderaan yang tangkas, rumah yang lapang, pakaian yang cantik, pelita yang menerangi. Saya ulang balik sebab ramai yang salin, saya kena ulang balik. Pertama, kenderaan yang tangkas, rumah yang lapang, pakaian yang cantik, pelita yang menerangi. Rupanya dia ni cakap, dia tak cakap direct, dia cakap bahasa kiasan. Macam orang Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Bila sebut kenderaan yang tangkas, bukan maksud kereta besar kecil, kereta baru, kereta lama. Kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Bila sebut rumah yang lapang, bukannya kata rumah bungalow, bukan rumah banglo, bahasa baku. Bukannya rumah semidi, bukan rumah apartmen, penthouse. Tak. Maksud rumah yang lapang adalah kesabaran yang tinggi. Bila sebut pakaian yang cantik, bukan maksud pakaian yang dipakai hari ni. Sebab Samsul sebab datang nak pakai baju apa sebab nak ambil gambar, ambil matching, kata contohlah kan. Tak. Tapi pakaian yang cantik maksudnya adalah akhlak yang baik, perangai yang baik. Dan begitu juga pelita yang menerangi, ilmu pengetahuan yang tinggi. Empat-empat ni kena ada. Jadi bila sebut tadi tentang adab dan akhlak, sebenarnya setiap bangsa, setiap kaum dia ada set dia sendiri. Contohnya yang bangsa Cina kan, contohnya kepantangannya kalau hari lahir, contohnya kalau bagi hadiah, jangan bagi hadiah jam, sebab dia kata tu doakan kematian. Macam tu. Oh macam tu tak boleh. Tapi kalau nak bagi juga Rolex, contohlah macam tu lah, yang mahal-mahal kan, yang mahal-mahal bagi macam tu, tu boleh kan. Jadi orang yang bagi tu pula mati sebab mahal kan, macam tu kan. Jadi macam orang Melayu pula macam mana, macam India pula macam mana, macam orang India pula, ada ke India sendiri? Tak ada ada mana? Ada mana cikgu ini ada? Dah menyorok pula, tak mengaku pula India ada belakang. Mana cikgu ni? Tak, sebab macam masyarakat India pula,
Dia kalau dia makan kan, yang dulu lah kalau saya tengok filem Tamil tu kan, dia tak akan makan selagi suami dia tak selesai makan. Dia akan tengok suami dia makan, dia teman suami dia makan. Kan suami dia tersedak, dia pun tutup kepala dia bagi air. Betul kan? Betul tak kan? Tapi yang moden sikit dia makan sama dengan suami dia. Yang lagi moden dia makan dulu daripada suami dia. Cuba tanya dia makan dulu ke dia makan sama dengan suami dia. Cuba tanya balik kan. Jadi makna kata tengok ada set dia masing-masing. Kan ada set dia masing-masing. Ada orang macam ni kalau nak berkahwin macam mana. Kalau ni macam mana? Macam ada adat dia pula. Dia percaya kalau dia mati nanti ada kita kena bagi itu yang apa harta-harta tu dibakar, kereta sport dibakar sebab dia yakin nanti di alam yang akan datang kita bagi tu bila bakar tu dia akan ikut sama roh tu. Itu kepercayaan adat masing-masing. Tetapi semua ni cara maksud dia apa? Menghormati. Maksud menghormati. Tu sebab dia kata sekarang ni belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Hari ni. Sedangkan benda tu kena ada. Hormat guru. Saya selalu cakap dengan student. You all tak nak belajar. You all marah cikgu you all. You all cakap cikgu ni tak baguslah, cikgu ni sibuk lah apa yang cikgu ni nak sangat. Cikgu ajar you all dapat straight A's, gaji cikgu naik RM100. Tak, 1 sen pun tak naik. Bila you all dapat straight A's, you all bagus, you all sambung belajar, cikgu tak rasa apa pun. Cikgu cuma rasa gembira je. Saya cakap kepada student, tengok balik pintu pagar sekolah tu. Dia pun tengok dulu sekolah. Kenapa? Tengok berapa ramai bekas pelajar daripada sekolah ni masuk balik dalam sekolah ni, jumpa cikgu cakap terima kasih sebab dia dah berjaya. Berapa ramai? Tak ramai. Tapi cikgu buat apa? Cikgu tetap mengajar. Jadi apa yang cikgu ni nak? Apa yang cikgu nak adalah kamu berjaya. Dan apa yang patut kamu bagi pada cikgu? Penghormatan, adab pada cikgu. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Hormat cikgu, baik Melayu, Cina, India, pelbagai kaum. Saya sampai sekarang, saya masih call lagi cikgu saya. Saya boleh call balik cikgu matematik saya yang mengajar saya sekolah rendah, darjah 456, darjah 345. Dia mengajar saya matematik. Saya merajuk, menangis sebab cikgu tu nak pindah sekolah. Sebab cikgu tu pada saya lawa sangat lah. Dia ajar saya matematik. Dia ajar saya matematik, cikgu tu dah kahwin dah pun sebenarnya. Tapi nak cerita, kita sekolah rendah, kita suka belajar matematik, minat cikgu tu ajar kita. Dan lepas tu saya jumpa dia balik bila? Saya jumpa dia di Pontian makan sup Pak Habib dekat Pontian. Saya minum dengan dia, makan, saya jumpa dia selepas lebih 28 tahun jumpa. Dia dulu cikgu matematik, rupanya bila dia keluar dia sambung belajar, dia baru saja pencen pensyarah bahasa Inggeris di Kolej Matrikulasi Paguh. Saya jumpa dia, makan. Ni masih lah Samsul ingat saya lagi. Dah tua dah dia. Saya je rasa macam tak tua. Tapi dah tua juga. Tak, selepas tu saya jumpa Cikgu Fatimah yang mengajar saya dekat sekolah luar biasa, mengajar bahasa Melayu dulu. Saya ada kawan-kawan dalam grup tu bagi tahu cikgu tu duduk belakang sekolah lama. Saya pergi cari cikgu tu, dah macam nenek. Kan pakai kain batik, pakai baju orang tua tu pakai. Dia kata, "Lah, hai, siapa tak kenal, mana tak kenal pula Samsul Debat." "Tak, saya ni anak murid cikgu," saya kata. "Ya ke?" dia kata. Dia pun menangis, tak sangka saya anak murid dia. Dia tengok hari-hari dekat TV. Saya telefon pensyarah akaun saya, Puan Laila. Bila saya sebut itu ceramah kayu ITM, tanya tim saya. Saya sebut, dia keluar, dia datang dekat tempat saya ceramah tu. Betul tak saya cakap? Saya bila saya cerita dalam ceramah, orang ingat saya buat cerita nak bagi orang gelak. Tak. Memang cerita betul apa yang saya bawa. Saya tak ada create cerita. Cikgu ni Puan Laila ni mengajar saya akaun. Bila saya call dia, "Puan Laila macam sihat ke?" "Sihat." Ingat lagi saya ya? Kamu buat apa sekarang?" Puan ingat saya lagi. Ingat apa tak ni, mengacau dekat kelas apa semua ni semua. Ada je ni. Dia ingat saya. Yang tinggi-tinggi tu selalu datang lambat kat kelas saya. Oh sudah datang lambat, ingat lagi. Lepas tu, habis kamu buat apa sekarang ni Samsul? "Saya ceramah lah Puan." Saya cakap tu. "Ceramah apa?" "Lah Puan, saya lah Samsul Debat. You kan daripada dulu sampai sekarang tak habis-habis gurau." Dia tak percaya. Dia tak percaya saya Samsul Debat. Sebab saya dulu fizikalnya mungkin lain, muka cengkung sikit kan dulu kan, tak ada orang jaga kan. Jadi lepas tu saya share gambar saya, ya Allah betul lah kamu ni Samsul Debat, ya Allah. Sebenarnya hormat cikgu, adab kena jaga. Kata Imam Malik, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab.
Bukan kata ilmu sikit, kata belajar sikit dah. Tak. Kalau ilmu sikit, adab pun kena ada. Kalau ilmu tinggi, lagi tinggilah adab kita. Sepatutnya. Nampak guru kena hormat. Bak kata orang, pokok sena tepi sepadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Apa guru pesan? Buat. Guru kata jangan buat, jangan kita buat. The do and the don'ts. Cikgu low kata dengan high note-nya dia kata. Tak boleh buat ini. Jangan buat ini. I tak suka. Dia kata. So, jangan buat. Jangan. Tak apa. Dia bukan Islam. Kita tak. Siapa cakap? Sebab dia guru wajib taat. Datang dari Padang Keladi sehingga sekejap di Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang? Boleh cikgu dah kata jangan? Jangan. Cikgu kata buat? Buat. Buatlah. Okey, saya nak tu dekat tarikh dengan hari bulan garis double warna merah pakai pen merah. Buat ikutlah cikgu suruh. Saya tak nak ni tulisan, saya nak semua mesti langkau satu garis. Cikgu tak suka tulisan kamu nanti berapat-rapat, saya tertinggal nanti. Okey, ikut. Cikgu hantar malam ni juga, ikut. Cikgu nak. Dah itu yang cikgu nak, ikutlah sebab itu petua guru. Itu pesan guru. Percaya cakap saya, kita takkan berjaya. Kita takkan berjaya kalau tak ada restu dan juga kegembiraan di hati guru. Ini appreciate cikgu pada sebila. Appreciate cikgu hari guru. Mana kena nangis cikgu tu. Hari itulah cikgu dapat bunga, cikgu. Yang paling kurang dapat cikgu disiplin lah. Kan orang kata kasihan cikgu tu kan. Cikgu ni dah lah. Dia kadang anak-anak ni dia dengar dah. Dia dah hafal lah. Apa nak jadi dengan kamu ni? Tu ayat biasa cikgu. Dialog yang popular cikgu biasa sebut. Apa nak jadi dengan kamu ni? Dialog yang kedua. Kamu sudah tak peksa berapa hari lagi? Tu paling kedua glamour. Dan ayat yang paling popular. Kamu tahu tak zaman saya dulu tak habis zaman dia. Itu dia. Itulah ayat cikgu. Tu sebab saya kata mak ayah ni kalau datang hari bertemu dengan pelajar guru tiga penjuru kan. Cikgu-cikgu terus teranglah cakap dengan mak ayah. Tak usahlah. Kadang menyampah kadang cikgu-cikgu ni cover. Cikgu, macam mana dengan anak saya cikgu? Cover. Dia ni okey sebenarnya. Tapi yalah cuma dia ada macam main-main sikit lah. Cuma kalau dia sungguh sikit, saya yakin dia boleh berjaya menyampah betul. Ada je. Sama je tiap-tiap tahun. Mak ayah ni nak tahu anak saya macam ni. Cakap je terang. Macam ni lah cikgu. Macam ni lah saya boleh cakap. Saya tak tahan dengan dia ni. Jadi baru, kenapa pula cikgu? Tak kerti duduk dia, mengacau orang aja. Saya hari-hari doa. Bilalah budak ni nak pindah sekolah. Cikgu pun pandang, ayah dia pun pandang, kau faham kau? Mana ada, tak ada. Jadi barulah budak tu tak berani buat perangai sebab semua benda akan cerita dekat mak ayah ni. Ya, ataupun cikgu macam mana dengan anak saya? Macam inilah senarai kemungkaran ni semua dia nak senarai ni. Tengoklah, bacalah. Jadi sebenarnya adab dan akhlak adalah satu peraturan menghormati. Menghormati antara satu dengan yang lain. Anak-anak ni nak berjaya, dia macam satu pasukan bola sepak. Pengetua dia jadi penjaga gol. Penjaga gol. Nak pastikan tak ada masalah dekat gol sendiri. Cikgu-cikgu jadi defend. Cikgu-cikgu jadi defend. Mempertahankan ni. Cubalah pertahankan. Kalau salah semua, kalau kalah semua kalau salah defend. Tapi midfield ni mak ayah. Mak ayah midfield. Anak-anak striker. Anak-anak nak skor ada dua cara. Sama ada pertama cikgu hantaran terus dekat pelajar, so skor. Ataupun mak ayah main-main sikit, cikgu pas dekat mak ayah pas dekat student ni tadi sebagai striker untuk skor. Masalahnya banyak kali dah. Hantar dekat tengah bagi dekat defend balik. Defend bagi dekat tengah bagi dekat defend balik. Nah, ambillah cikgu ambillah balik sampai kesudah tak skor. Faham tak maksud saya ni? Itu yang kadang-kadang cikgu buat grup WhatsApp kepada ibu ayah, pastikan anak-anak siapkan ini ya. Kadang-kadang cikgu tak tahu mak ayah dia hidup lagi ke tak. Sebab tak pernah respon sepanjang grup tu ditubuhkan. Yang seorang tu pula itu aja. Kadang sampai ke hujung.
Respon lah, terima kasih cikgu, ambil maklum. Jadi cikgu tu, oh okey. Cikgu ni rasa, oh mana mak ayah dia tahu. Itu penting. Oh tapi, bila cikgu ambil screen capture, send dalam group, ini muka budak-budak tak siap homework. Muka macam ni, muka. Anak aku! Ada mak bapak yang datang bawa peguam. Aduh, macam manalah tak rosak budak-budak tu. Sebenarnya elok, terima kasih cikgu masukkan muka dia. Ha, kau tengok, malu ayah ni. Ayah kau ni penceramah tau. Oh, contohlah. Ha. Penceramah top 5 Malaysia. Cik, contohlah. Contoh kan. Setegamak kau malukan abah macam ni. Ah, macam itulah. Iya, itu sebab kita kena tahu nak tackle anak dari segi adab perbetulkan. Kadang-kadang anak tu balik, ni cerita betul lah anak balik. Bodoh, cikgu tu bodoh. Kenapa? Mak dia tanya. Bodoh cikgu tu bodoh. Kenapa? Cikgu tu tanya soalan. Lepas tu semua orang senyap. Lepas tu cikgu tu pilih seorang budak tu, suruh dia jawab. Lepas tu dia boleh jawab tak? Dia tak boleh jawab. Lepas tu bila betul-betul tak boleh jawab, semua orang kena berdiri atas kursi. Bodoh cikgu tu. Dia marah cikgu tu. Faham tak maksud dia? Dia tanya soalan, semua tak jawab. Lalu dia pilih seorang student tu tak boleh jawab, maka semua orang kena berdiri atas kursi. Jadi ada 3 pendekatan. Pendekatan pertama, apa? Dia suruh berdiri atas kursi. Siap cikgu tu. Dia tak kenal mak kau ni siapa. Mak kau ni dengan YDP PBG tu kawan rapat tau. Wah, macam tu. Rosaklah anak-anak tu kalau kita buat macam tu. Mak ni kenal dengan Perdana Menteri. Masalah Perdana Menteri tak kenal mak dia. Semua, kalau kita menangkan anak cara macam tu, kita akan rosakkan anak. Percaya cakap saya. Yang kedua, cara tak betul. Apa? Dia suruh kau berdiri atas kursi. Mak dua atas meja pula. Berlumba pula dengan budak tu. Tak boleh. Mak dia lagi teruk daripada tu. Dia kata, tak boleh. Tapi kisah benar ni, pendekatan yang ketiga ni diambil oleh ayah dia. Ayah dia kata, apa dia ni? Sebab ayah dia pentingkan adab. Tak baik cakap cikgu macam tu. Macam mana nak berkat ilmu. Cakap cikgu bodoh ni kenapa? Apa pasal? Tak adalah cikgu ni. Duduk sini, ayah nak tanya. Kenapa? Cikgu tu dia tanya soalan. Okey, lepas tu tak ada siapa jawab. Tak ada jawab. Kenapa tak ada siapa? Tak, agaknya semua senyap je. Okey, lepas tu cikgu tu pilih seorang tu. Okey, lepas tu dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab, semua kena pilih. Okey, sekarang ni ayah nak tanya. Soalan yang cikgu tanya tu, cikgu ada suruh baca tak? Ada. Bila? Minggu lepas. Minggu lepas ada suruh baca dah? Okey. Sekarang ayah tanya. Alung dah baca belum? Adalah sikit. Kalau tanya Alung boleh jawab tak? Tak boleh kot. Kalau Alung tak boleh jawab, Alung suka berdiri seorang-seorang ke berdiri ramai-ramai? Itu lain, kata dia, nampak tak? Maknanya dia dah tahu salah dia. Selang 2-3 minggu, masa tengah makan dengan ramai-ramai, ayah dia tanya, ada tak cikgu suruh baca apa-apa? Dah baca dah. Nampak? Point sampai. Jangan salah tackle. Terutama dalam bab adab dan akhlak. Perangai kena jaga. Guru kena hormat. Sebab kalau tidak, sampai bila-bila pun anak kita tak akan berjaya. Ada satu pantun yang saya nak bagi biar semua orang kena tahu. Berburu ke padang data. Ini semua cikgu tahu. Pernah dengar tak pantun? Mana cikgu bahasa Melayu? Dah tak mengaku pula dah. Mana cikgu bahasa Melayu? Cikgu low. Cikgu bahasa. Aduh, mak. Tak apalah, saya explain. Berburu ke padang data. Mana dia orang berburu kat padang? Orang berburu di hutan. Kenapa tak berburu di padang? Takkan kau tak nampak? Kau buta, tak ada binatang atas tu. Tapi nak sedapkan hati sendiri, dia sebut je lah, dapat rusa berbelang kaki. Mana ada rusa berbelang kaki? Yang berbelang kaki tu belalang. Apalah zebra satu badan belang kau, oi. Aduh, kau pun tak tahu pantun tu. Cikgu-cikgu pun baru tahu pasal pantun tu. Tu Samsul buat huraikan pantun tu. Berburu ke padang data. Tak ada orang berburu dekat padang sebab kita boleh nampak tak ada binatang-binatang liar pun. Jadi kenapa kau nak berburu kat padang juga? Tapi dia nak sedapkan hati sendiri, nak beralasan yang dah dia pemalas, dia tak nak pergi hutan. Dia kata, tapi dapat rusa. Tapi bukan rusa biasa, rusa berbelang kaki. Yang berbelang kaki tu belalang. Kuda belang kau jawab.
Zebra satu badan berlangkah, oi. Malah dia beralasan, dia kata dapatlah rusa tapi rusa berbelang kaki. Itu belalang sebenarnya, bukan rusa. Dalam bohong, pemalas, menipu semua. Dan maksud pantun tu, kalau berguru kepala ngajar, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga, tak kembang. Nak kata batang aja, tapi macam kelopak ada, tapi siapa tak kembang. Dia jadi apa? 10 tahun lagi, anak kita di luar. Anak kau tak kerja ke? Tak kerja, rumah nyusahkan orang. Lah, apasal? Bukan dia belajar tu. Belajar kat sekolah ni. Apa tak sama universiti? Sambung, tapi kita tak belajar tu betul kot. Bunga kembang tak jadi. Bila buat reunion, pesan kat anak macam tu je. Saya cakap kepada budak ni, kau tahu tak 10 tahun lagi kau, saya cakap dengan student. 10 tahun lagi yang form 5 tu. Umur kau berapa? 27 tahun. 27 tahun kau akan jumpa kawan kau kat luar dekat pasar malam. Lama tak nampak, kau buat apa sekarang? Aku doktor pakar dekat KPJ. Oh ya ke? Kau buat apa sekarang? Tak apalah, tak payahlah tahu, pump lagi. Sebab apa tak payah tahu? Sebab malu. Dan bukan semua orang sanggup ditanya 10 tahun lagi, sanggup ditanya soalan, kau buat apa sekarang? So nak tahu buat apa sekarang yang bagus, di sekolah kena belajar rajin-rajin. Biar dia struggle sekarang, tapi besok kita akan happy akan datang. Itu saya cakap. Tanyalah bila kita macam cikgu-cikgu kan, datang reunion sekolah lama, berapa ramai yang tak datang? Sebab tak sanggup ditanya soalan. Buat apa sekarang? Tak ada apa, tak apalah, tak payahlah tahu, tak payahlah. Kan? Itu saya kata tadi. Jadi salah satu cara nak belajar betul-betul, nak dapat ilmu dengan baik, jaga hati cikgu, jaga adab, jaga akhlak. Imam Malik ada seorang anak murid yang paling senior, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim mengabdikan diri dia belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Cuba fikir. Itu sebab kita tengok Jackie Chan. Tengok tak Jackie Chan yang dia nak belajar kung fu mabuk dia masa dia nak belajar dengan tu yang tok guru yang rambut yang ruban tu, bukan terus belajar, dia ajar adab dulu, kena ni, kena ambil, kena isi air, kena angkat, kena itu, kena ini. Bukan terus-terus main belajar tumbuk pukul tu. Tengok Karate Kid. Kan macam mana cara angkat baju, attitude dia kata. Kan? Adab macam mana? Adab, hormat macam mana? Respect. Semua yang diajar dalam tu. Kita tengok filem tapi tak belajar, tu masalah tu. Selalu sangat tengok perempuan itu. Lepas tu 2-3 hari ni asyik kita je kena. Tesla. Pening kepala. Itu saya kata tadi. Yang penting tu adab tu mustahak kena ada. Terapkan nilai adab. Dengan cikgu hormat. Belajar rajin-rajin. Cikgu cakap tu dengar. Cikgu suruh buat. Cikgu larang. Sebab disebabkan tak ada adab dan akhlak lah, anak-anak kita terbabit dengan benda-benda yang bukan-bukan. Adab dan akhlak. Dia berkawan dengan orang yang tak ada adab juga. Oh, habis. Bayangkan baru-baru ni yang kita dengar cerita. Berlaku masalah seks rambang. Lepas tu dia bunuh perempuan tu yang dah pregnant. Belah perut. Keluarkan janin. Buang dekat parit. Bakar perempuan tu. Lepas tu esok tu datang. Bakar lagi. Cuba kita fikir. Macam mana jadi macam tu? Dan terus terang cakap, bukan budak biasa tau. Budak tu budak sekolah agama tau. Kenapa jadi macam tu? Sebab adab dan akhlak bila kita tak jaga. Nampak tak? Batas perhubungan. Semua kan tu adab akhlak juga. Dengan guru, adab akhlak juga. Dengan mak ayah, adab akhlak juga. Semuanya mustahak. Kat mana biar awak manjat, kat situ anjing menyalak. Sesuaikanlah ikut fahaman agama dan keturunan budaya agama masing-masing. Semua, tak ada agama yang mengajar benda tak elok, tak ada. Semua mengajar benda-benda baik. Ya. Semua mengajar hormatkan ibu. Semua mengajar sayang. Oh ibu, kau disiram bayu pagi. Kan, exist kan?
Dulu sebut nasyid tu. Oh ibu, kau disiram bayu pagi, kehilangan terasa kini sayang. Tu termasuk juga yang Chinese pun kan. Cesan sayang mama, yo mami ai cesyang kepau. Oh cing mama di kuai pa, si fu siang pu liao. Saya tahu lah lagu tu. Kan? Tahulah. Lagu Tamil ada tapi saya tak nak nyanyi lah sebab tadi dia pun tak nak mengaku. Gurau aja. Tapi betul. Semua ada, semua mengajar hormat mak. Mana ada? Oh, agama ni tak ajar hormat mak dia. Siapa cakap? Semua ajar. Sampai kan ada setengah fahaman macam India tu, mak tu jadi Tuhan dia dah. Sampai tahap tu. Jadi makna kata adab dan akhlak akan jadikan manusia tu. Bagai jadikan dia tu sebagai manusia. Ada beza manusia dengan menjadi manusia. Itu sebab disebut kemenjadian. Ayat dia kemenjadian. Apa tajuk dia tadi? Sederap apa tadi? Sederap bersama membina sederap bersama membina generasi unggul. Nampak? Kita nak membina generasi ni. Generasi apa? Baguslah budak sekolah tu. Jumpa orang tua semua. Assalamualaikum pakcik, sihat? Are you okay? Hai. Apa khabar? Nampak? Itu sebabnya. Itu sebab saya respect dengan cikgu. Terus terang saya respect dengan cikgu. Saya pernah jadi cikgu. Dan saya ambil keputusan untuk tak nak jadi cikgu. Sebab saya tak layak jadi cikgu. Sebab saya tak ada kekuatan mental dan kesabaran macam cikgu-cikgu yang ada kat depan saya. Kalau saya terus jadi cikgu, tak tahu berapa ramai tu bunuh kat sekolah. Kan dalam perangai budak-budak ni macam-macam. Kan? Budak ni macam ni, seorang ni macam tu. Ya Allah Akbar, pening kepala. Jadi teruskan cikgu. Dan cikgu ingat, career yang paling mulia sekali adalah mendidik seseorang sampailah jadi lawyer, doktor, engineer, kata Dr. Usman Awang. Semuanya bermula dengan seorang guru biasa. So jangan sekali-kala, saya sebut tadi waktu tengah rehat tadi sebelum start cabar, saya cakap macam, jangan sekali pun cikgu kata, bila tanya, awak kerja apa? Cikgu je. Jangan. Awak kerja apa? Saya alhamdulillah saya pendidik. Saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Seri Damansara 2. Kalau nak cari saya, datang terus kat sekolah tu, saya bilik saya dekat atas. Wah, guru biasa je, tak ada pangkat pun. Tapi kena bangga. Bangga plural. Bangga jadi cikgu, jadi pendidik. Dan mak ayah akan tumpang bangga anak-anak kita berjaya. Anak siapa tu? Anak siapa tu? Anak siapa tu? Anak kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Perangan yang komplit, yang dekat berkaitan dengan cara untuk kita menerapkan adab dan nilai murni kepada anak-anak. Kalau kita lihat saya tertarik dengan satu kata-kata daripada Cikgu Abdullah, Cikgu Jannah, adab dahulu baru ilmu. Mana Cikgu Jannah? Cikgu Jannah. Adab dahulu baru ilmu. Maksudnya penerapan terhadap adab ini. Saya pun ada sebut ayat tu, kenapa cikgu tu yang banyak? Tak ada. Jadi kita mementingkan sangat berkaitan dengan akhlak. Kalau dalam kelas sebagai contoh pelajar itu memang kita tahu macam Ustaz katalah, kita dah ada benchmark. Yang ni memang tak boleh, yang ni sederhana sahaja. Tetapi apa yang cikgu kata, yang penting adalah ilmu kamu. Sebagaimana kamu punya result ni, kita punya result ni tidak mencerminkan kepribadian kita sebenarnya. Apa yang penting adalah macam mana kita nak bawa diri kita bersama dengan sahsiah yang cemerlang. Itu orang akan menilai dari sudut sahsiah kita. Itu yang lebih nampak berbanding dengan kita punya tahap kecerdikan atau tahap keilmuan kita lah. Tetapi nak tak nak, kita kena terapkan juga nilai-nilai akhlak kepada anak-anak kita agar apa yang dia tuturkan, apa yang dia ucapkan boleh dilihat mereka itu adalah orang yang berilmu. Maksudnya ilmu akan selari dengan akhlak bila mana akhlak itu dijadikan sebagai pedoman dan dia akan membina diri yang cemerlang. Itulah dia apa yang saya boleh simpulkan. Kalau Ustaz, kalau kita ada masa lagi ke, sebab kita ada soalan, kalau boleh Ustaz boleh jawab dalam 5
5 minit saja kita yang inilah berkaitan dengan ibu bapa, iaitu macam mana nak bentuk anak yang seimbang emosi dan pengetahuan apabila ibu bapa terpaksa sibuk bekerja. Kita faham tak? Gitu. Yang ini anak penting. Anak penting. Anak penting, apakah penyelesaian ini? Okey, okey. Lagi. Bagaimana sikap bagaimana untuk membantu sikap terhadap ilmu dalam generasi muda? Okey. Ini bagaimana untuk kekal istiqamah untuk dan doa untuk menduduki SPM. Oh, okey. Okey, yang pertama tu tadi soalan yang ditanya tadi tentang sibuk bekerja. Okey. Saya lah yang paling tak layak cerita benda tu. Saya hari-hari tak balik rumah ni punya. Kan, tak ada. Malam tadi pun saya ceramah di sekolah di Saputra, sekolah Bandar Sarjana Putra. Dia tanya pasal masalah couple, tanya. Dengan ini saya isytiharkan siapa yang berkapal dalam sekolah ni clash mulai saat ini, saya kata. Tidak ada perhubungan yang lebih relevan daripada perhubungan kasih sayang mak ayah selagi mana kamu berada di sekolah ni. Dengan ini saya isytiharkan mulai sekarang. Semua tepuk tangan. Dengan budak-budak yang keras tu muka macam ni. Jadi tentang masa, percaya cakap saya, maksud pengurusan masa ni adalah bila kata membahagikan masa dengan tak sibuk. Sibuk macam mana pun, kita mesti akan kena ada masa. Masa adalah untuk diuruskan. Orang yang bijak saya sebut tadi akan nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. At least walaupun 2 jam. Kalau ikutkan betul-betul lah. Pagi kita kat pejabat katakan 8 sampai 5. Sampai sibuk pukul 6 lah. Sampai rumah pukul 8. 8 sampai pukul 10 tu, bukannya 8 sampai 10 tu dengan mak anak pun kadang. Pukul 8 tu mandilah, makanlah apa semua. Masa adalah sejam. Tapi sejam itulah perlu dijadikan sebagai masa yang berkualiti. Berbual dengan anak. Tanya masalah dia. Apa perkembangan sekolah dia. Macam mana keadaan dia. Anak-anak. Tanyalah anak-anak seorang-seorang. Anak tak adalah ramai sangat, dalam 12 orang je. Tanya seorang-seorang. Tanya seorang-seorang. Apa perkembangan dia. Kat sekolah dia ada apa. Yang ni masuk pertandingan ni. Yang ni masuk pengakap. Yang ni gini. Ni seorang kena marah tadi kat sekolah. Kenapa cikgu tu marah? Kenapa? Ambil tahu perkembangan anak-anak. At least. Itu adalah maksud quality time. Bukannya quality time, duduk sesama, tengok movie, tapi sebenarnya tak berbincang apa-apa pun sebenarnya. Bukan itu. Jadi sebenarnya sibuk macam mana pun, pastikan ada wujudkan masa tu untuk bersama dengan keluarga, at least pergi makan, sambil makan-makan tu bincang-bincang. Macam mana sekolah, macam mana? Peksa macam mana? Bila peksa? Rasa dah ready ke belum? Saya balik itu ada anak saya, ada satu subjek tu, tentang macam mana dia ada masalah fail subjek tu. Kenapa subjek tu fail tu? Sebab ni sebab formula ni. Oh ya ke? Habis macam mana? Itulah puncanya Alung tak tengok formula dia ni. Habis kalau Alung tengok boleh lulus? Boleh, dapat skor pun boleh. Boleh? Okey. Macam tu boleh settle tak ni? Boleh settle eh? Boleh settle eh? Okey, abang nak tengok result next sem bagus. Okey bah, insya-Allah okey. Maknanya kita ada sentuhan dekat situ. Bukannya masa quality time ni duduk sama-sama hoha-hoha gelak-gelak je, tetapi dia mesti ada quality time, ada pengisian dan perbincangan. Itu pertama. Yang kedua, tentang isu anak ponteng. Cakap dengan anak, simple je. Kau nak berhenti, kau berhenti sekarang. Jangan nyusahkan orang. Ini sampai yang pengetua dengan yang diputus PABG buat lawatan mengejut pergi ke rumah orang tu, tengok apa yang berlaku dalam rumah dia. Dah siap bawa dah satu set kain kapan semua, mana tahu kalau dah mati nak tanam kan. Simple je. Kalau kau tak nak belajar, jangan belajar. Itu je. Jangan nyusahkan orang. Simple je. Tetapi anak-anak ni kita kena bagi tahu tentang tu. Sebabnya saya bila buat program ceramah motivasi gerak gempur peperiksaan kan, saya tunjukkan video simple je. Mak ayah pun boleh buat benda tu. Bawa anak pergi berhenti dekat projek perumahan yang baru buat tu. Berhenti, cuba tengok rumah tu. Berapa harga? Hanya, dia kata. Dekat Damansara ni lagi pelik. Hanya 1.2 juta. Hanya. Penjodoh bilangan tak sesuai Puan Loh. Macam mana 1.2 juta tu jadi hanya? Kan? Lepas tu harga hanya 800,000. Okay, fine. Sekarang ni ayah nak buat kira 800,000 macam mana? Saya pernah tunjuk tuan-tuan dan puan sekalian. Saya tunjuk dekat student. Budak-budak ni ponteng sebab apa? Sebab hidup dia senang. Dia dapat semua. Dia nak buku dapat, dia nak beg dapat, dia nak baju mahal, dia dapat kasut semua mahal. Mak ayah kita dulu kasut gantung dekat leher sebab tak nak kasut tu rosak, jalan kaki rosak-rosak.
Kan? Naik 2-3 bas kita cerita tadi. 2-3 bas kan baru sampai dekat sekolah. Sekarang sekolah depan rumah. Alamak, nak terjatuh lah. Jadi makna excited ni, tengah excited. Jadi makna kata bayangkanlah anak kita jadi macam tu sebab apa? Dia tak nampak kenapa dia kena belajar. Dia tak nampak kenapa dia kena belajar. Saya pernah boleh bawa share cerita. Saya turun satu pentas, saya ceramah dekat satu tempat. Saya turun, saya nampak kawan saya, kawan lama sekolah. Kawan saya dulu, habis sekolah asrama penuh, dia tak nak sekolah asrama penuh, form 3 dia dah keluar pergi sekolah biasa. Lepas sekolah biasa, dia terus kerja kilang. Dulu kerja kilang mewah, tahun 1980-an, hujung 1990-an, mewah. Sampailah 97, 98, ekonomi recession ni ada masalah, banyak kilang tutup, banyak orang kena buang. Masa tu duit dia banyak, kereta pun dah beli 2 biji. Lepas tu bila kilang tutup, dia balik kampung, dia kerja kampung. Kerja kampung, hidup susah. Dia dengan anak-anak struggle. Saya turun daripada pentas, saya nampak kawan saya ni, saya lepas ceramah, saya nampak dia, saya sebut nama dia sebab saya jadi ingat nama. Puan Lo dengan Puan Wong, saya akan ingat muka dia. Habislah, dia katakan. Saya ingat nama dia, saya sebut nama dia. Saya sebut nama dia. Bila saya sebut nama dia, dia terkejut. Kau ingat aku lagi, dia kata. Kau ingat aku lagi? Apa aku tak ingat pula. Semalam dekat Putrajaya, saya boleh sebut nama penuh kawan saya. Alumni Semak Belabu. Dia bekerja kat jabatan lain, dia datang semalam kat kementerian semalam. Semalam kementerian mana kita ceramah? Kementerian Wilayah semalam kita ceramah. Dia datang, kau ingat nama aku lagi? Ingat. Saya sebut nama dia, dia menangis, dia peluk saya dan bila dia lap air mata, dia pusing, dia pandang anak dia. Sekarang percaya tak Samsul Debat kawan ayah, dia kata. Dah, kita gelak tau. Tapi tu hakikat. Anak dia, je ayah dia kawan dengan Samsul Debat. Sebab tengok keadaan ayah dia. Kerja susah, kerja kampung, ke Samsul Debat kenal ayah dia. Saya peluk kawan saya, kata, memang ni kawan pakcik. Sama kita main bola sama-sama dulu, kita main takraw sama-sama, kita sebilik ni, saya kelas, saya sebut dia kelas apa, saya kelas apa. Anak dia, anak dia tak sabar nak cerita dengan kawan dia. Baju kotor-kotor, seluar ni, stretch shoot koyak bawah. Tahu tak apa dia pesan kat saya? Samsul, kalau kau pergi ceramah kat sekolah ke universiti ke kolej, kau pesan kat dia orang. Kalau cakap dia, jangan tak belajar. Itu ayat dia. Ada sebab. Itu sebab saya tunjuk apa? Saya ada satu slide. Cikgu paling senang, cikgu boleh buat slide untuk masuk orientasi pelajar. Tunjuk gambar ni. Rumah banglo. Masa tu cikgu dengar cakap. Rumah banglo, rumah apa? Saya tunjuk mula rumah flat. Rumah flat. Siapa nak rumah flat? Tak nak. Budak-budak tak nak rumah flat. Sedang rumah flat ni bagus, mesra alam. Assalamualaikum, salam. Rupanya rumah sebelah. Dan bukan semua rumah flat ada lift. Bukan. Okey, tak nak. Saya bagi rumah teres. Rumah teres kongsi dinding. Tak nak lah. Boleh lah. Tapi dia tak nak. Kebanyakannya tak nak. Okey, cikgu dengar dia tak nak. Cikgu pun dengar. Semi-D, ada tanah tepi. Besar jugalah. Ada kawasan tepi. Boleh buat pool ke, boleh nak buat ni. Boleh buat main badminton petang. Okey lah. Bagi rumah banglo. Yes. Rumah banglo nak rumah banglo. Saya tunjuk apartmen yang lagi besar. Banglo 5 tingkat, 3 tingkat. Oh, yang ni best. Dia nak ni. Okey, semua nak ni Cikgu dengar, cikgu. Dia nak rumah banglo ni, saya kata. Lepas tu saya tunjuk kereta. Tunjuk kancil. Tak nak. Tunjuk Azia. Tak nak. Sedang tu kereta saya. Dia tak suka. Dia tak nak. Tunjuk Beza, tak nak. Tunjuk BMW, yes. Boleh lah. Tunjuk Camry, okay. Tunjuk Velfire, Alphard, yes. Mercedes-Benz, BMW, yes. Dia nak yang itu. Okay, fine. Cikgu dengar, dia tak nak kereta biasa. Tunjuk motosikal. Tunjuk Harley Davidson, yes. Tunjuk Vulcan, yes. Tunjuk Goldwing, yes. Siap yang ada gear reverse, saya kata. Tunjuk gambar ni. Tunjuk Demak, tak nak. Motosikal Demak beli dekat Singa, tak ada down payment. Motosikal IC je. Tak nak, saya kata. Dia tak nak. ES5, tak nak. Wahal tu lah motor ayah ada kerja kat rumah. Dia tak nak. Lalu saya tanya, katalah kamu ada anak. Kamu nak bagi siapa jaga? Ada yang jawab, saya bagi mak saya jaga. Kau tahu tak mak kau cakap apa? Aku dah penat jaga kau, nak jaga anak kau pula. Mana tu jaga mak kau. Jadi nak bagi siapa? Bagi pengasuh jaga. Bagi pengasuh jaga, saya letak 500. Okey, jadi pengasuh jaga anak seorang. Saya kata, sekarang saya akan start mengira kos yang diperlukan untuk benda-benda yang kau tak nak, saya kata. Bukan benda dia nak. Rumah flat 500 sebulan. Kereta Azia 500 sebulan. Motosikal Demak 150 sebulan, saya kata. 150 sebulan. Kemudian dah berapa tu? 1150. Minyak 500. Cukup ke cikgu 500 sebulan minyak?
Cukup ke? Mana cukup? Melainkan cikgu mati enjin, start kereta, tolak kereta sampai jalan besar baru start enjin. Baru cukup. Tapi saya letak kat 500. 1,500 campur 150 berapa? 1,650. Lepas tu bagi pengasuh pula. Nak bagi anak seorang jaga. Sekarang budak pakai pampers pun 500. So 2,150. So total saya campur-campur dengan belanja sikit tu 2,250 untuk boleh survive dengan benda-benda yang kau tak nak, saya kata. 2,250 saya letaklah 2,500 adalah purata gaji permulaan untuk orang kerja sektor kerajaan bertaraf ijazah, saya kata. Kalau kau tak nak belajar, kau lupakanlah. Benda yang kau tak nak pun kau tak boleh dapat, saya kata. Bila saya tunjuk je tu dia menung. Baru dia boleh fikir. Bawa kereta anak sekarang petang ni sekarang kan, tuan-tuan dan perempuan sekalian, bawa berhenti dekat projek perumahan. Tu kau tengok berapa harga rumah. Bawa pergi kat showroom. Kereta apa kau nak pakai? Bila dulu kau kira sebulan. Sebulan kau kena ada berapa? Kau kena ada 7-8 ribu sebulan kalau kau nak benda-benda macam ni. Bukan nak cakap sombong lah cakap dengan student. Cikgu-cikgu kau ni komitmen bulanan campur suami isteri dekat-dekat 10 ribu komitmen bulanan. Tapi boleh survive sebab apa? Sebab belajar. Belajar dan belajar. Kalau you all tak belajar, yang kau tak nak pun kau tak boleh dapat. Tak payahlah beli kereta sebab tak mampu. Kerja apa? Niaga goreng pisang. Bukan saya hina orang niaga goreng pisang. Orang lama niaga goreng pisang dia dah ada regular customer. Orang yang baru nak berniaga kata dapat RM30 untung sehari. 30 kali 30, tak ada cuti pun. RM900 sehari. Tak cukup. Kahwin dengan orang niaga goreng pisang juga. 900 campur 900. 1,800. Tak cukup. Saya bagi gambaran macam tu je. Baru dia menong fikir, betul lah. So kau fikir, kau nak hidup macam mana cakap? Kau nak hidup macam mana? Itu sebab saya kata, hidup kita ni antara B dan D, birth and death. B and D, birth and death. Antara B dan D ada satu huruf lagi tengah-tengah. C, kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Nak jadi orang berilmu? Belajar. Kata Imam Syafi'i, kalau kau tak nak belajar, kena tahan satu hari nanti. Orang panggil kau bodoh, tai lingong. Orang panggil. Kena sabarlah terima. Saya dulu kena marah dengan bos saya. Apa tu betul kan saya cakap? Tak. Betul Mr. Loh. Saya punya bos dulu memang marah saya tu hari macam tai lingong. Tu bahasa kesat rupanya. Tak maaf. Betul, saya kena marah teruk, saya kena marah dulu masa bekerja. Sebab apa? Baru tahu bila kita tak belajar macam tu. Sebab saya tak mengakulah saya nak belajar. Lepas tu saya sambung belajar. Okey, soalan ketiga tadi. Istiqomah untuk menduduki SPM dan dahagakan ilmu. Bagaimana kita nak mendidik? Tak apalah, saya dah jawab lah tu. Kira istiqomah untuk belajar apa semua sebenarnya letak pada diri sendiri. Nak berjaya dalam hidup 5 perkara kena ada. Pertama, prosesnya panjang. Beritahu anak-anak proses panjang, bukan tiba-tiba berjaya nak. Mesti proses panjang. Kedua, mesti ada komitmen. Datang sekolah, buat homework, siapkan assignment. Ketiga, kena fokus. Ni dalam kelas fikir benda lain. Tak boleh, mesti fokus. Subjek yang paling susah nak fokus sejarah. Mana cikgu sejarah? Memang paling susah. Mana cikgu sejarah? Kenapalah dia tanya? Halah, cikgu sejarah. Mana cikgu sejarah mana? Subjek sejarah ni paling lama boleh fokus pun 20 minit. Masuk minit ke 21, pelajar dah mula berada pada zaman yang cikgu sedang ajar. Jadi cikgu kena banyak buat macam ni. Maknanya buat soal-soal jawab. Okey, cuba siapa nak explain dekat saya? Siapa nak explain dekat saya? Kena buat macam tu. Kemudian yang keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Kena ada disiplin. Ada disiplin boleh berjaya. Cakap dengan anak, kena ada disiplin. Pakaian kena kemas. Datang sekolah on time. Jangan lewat. Bila tambahan kena hadir. Bagi komitmen, fokus, disiplin kena ada. Dan yang kelimanya, kena ada apa yang disebut sebagai keberterusan. Yang disebut tadi. Konsistensi ataupun istiqomah kena ada. Ada 5-5 ni, boleh berjaya. Semua benda kena ada 5-5. Macam main bola sepak lah. Main bola sepak, proses panjang, mana boleh tiba-tiba wakil negara? Tak boleh. Kan? Yang kedua, kalau tak ada komitmen, tak datang training, macam mana nak berjaya? Nak main bola sepak, wakil negara kan? Kena ada fokus dan training. Ini bila tak fokus, bola sepatutnya tanduk, dia sepak, betul sepak pakai kepala, macam mana dah menyarap pula, macam mana? Kan? Disiplin tak ada. Tak datang latihan, ponteng. Waktu dekat dalam kamp latihan tu, lari, curi-curi, pergi kelab malam. Tu yang kena gantung tu, wakil negara tu. Dan last kali tak konsisten. Kejap skor, kejap tak. Kejap boleh main, kejap teruk, kejap tak okey. Jadi orang tak nak ambil dia. Sebab tak konsisten. So, semua perkara dalam hidup kita ni perlu ada 5 perkara ni. Wallahualam. Wallahualam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Suleiman
di atas perkongsian sang menarik tadi. Apa yang saya boleh konklusikan ialah kita sebagai ibu bapa dan guru perlu menyelami anak-anak untuk kita sama-sama mencari titik persamaan. Ya, bila kita dah dapat titik persamaan, barulah kita boleh mengajar dan memberikan didikan mengikut acuan yang sesuai dengan zaman mereka lah. Dan saya nak quote kata-kata Sayyidina Ali, iaitu didiklah anakmu sesuai dengan mengikut zaman mereka. Jadi media ni yang tadi macam soalan tadi lah, kita tak boleh nak halang, tetapi kita jadikan sebagai media perantara untuk mereka belajar, dan mereka improvekan dalam kehidupan seharian. Jadi itu sajalah. Sedikit kesimpulan. Itu saya sampaikan pada untuk kesimpulan. Sedikit penutup lah. Jadi pesankan anak kita ada satu pesanan Sayyidina Ali. Dia pesan tentang ilmu. Dia kata tentang ilmu ni, kata Sayyidina Ali, ilmu ni makin banyak kita belajar, makin banyak kita tak tahu. Berbanding dengan harta, makin banyak kita belanjakan, makin kurang harta kita. Harta dengan ilmu, harta banyak ke sikit, kita kena jaga harta. Tapi ilmu, lagi banyak ilmu, insya-Allah ilmu akan jaga kita. Kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap di dahan mati. Sudah adat orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Kayu lurus buat titi ni kena lanyak, kena pijak je. Itu sebabnya kalau tak nak kena lanyak, kena pijak, suruh dia belajar. Saya ingat waktu saya jadi pengarah undang-undang dulu, saya hantar budak-budak notis server kena hantar notis. Kau pergi hantar notis dekat rumah ni, hantar notis cukai. Lepas tu kena hantar notis saman, compound kena bayar. Kena maki. Apalah itulah, bodoh lah itulah, kena kan. Balik dia mengadu, bos teruk bos, kena maki ni. Saya pun cerita dengan bos besar saya. Bos, budak-budak kita kena maki bos, kena ni. Saya pun, oh ya ke, kesian. Saya ingat macam tu jawapannya. Tahu tak bos saya kata apa? Kalau tak nak kena maki, lain kali masa sekolah belajar rajin-rajin. Jadi kalau belajar rajin-rajin tak payahlah hantar notis. Jadi pengarah macam kau. Dia kata, okey, macam tu. Saya fikir. Sebenarnya saya tak terfikir pun jawapan tu. Sebenarnya bukanlah nak menghina karier tu, tapi peluang kita dulu mungkin tak sama. Mak ayah yang tak ada karier yang tinggi, jawatan yang tinggi, bukan salah kita pun. Mungkin peluang kita dulu tak sama. Tapi anak kita ini ada segala-galanya. Rugi kalau dia tak belajar. Pesan kat dia, belajar rajin-rajin. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kan, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Tenang-tenang adi laut, sampan kelok merdeka tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Pihak sekolah menjemput, rasa nak junjung. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau dia silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tok dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kelah menjadi intan.